Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam reformasi, salam perjuangan, salam harapan kepada semua kawan-kawan yang sempat bersama saya di Facebook. Seperti Nasi Muda, salam Cik Wan, kata dia ya. Terima kasih Nasi Muda yang sentiasa rajin tinjau-tinjau ya, buka-buka tingkap Facebook saya. Zul Muhammad Bakhtiar, Nakiuddin, Iskandar, Zul, Abdul Razak Yusof, apa lagi, Fred Matthias, Syah Raja, Zabidin Haji Ismail, Ashur Gold ya. Jadi saya bersiaran petang ya. Siapa lagi? Moshu. Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam. Lawan tak lawan Gempur dari Kuala Lumpur. Macam mana cuaca di Kuala Lumpur? Hujan atau tak hujan waktu ini? Kuantan cuaca mendung sekarang. Dak Zarif. Salam bro. Awal live katanya. Ini live tak tentu. Ada masa ada mood ya, ada benda yang nak kita kongsikan, kita live lah. Kadang-kadang tengah malam pukul 1, kadang pukul 8. Petang ni adalah perkara kita nak kongsikan sikit dengan saudara-saudara semua ya. Hanya perkongsian, sekadar perkongsian. Abang Nizar. Okey, selamat datang Abang Nizar. Kita ada Zainal Arifin, Moshu, Syahrul Syafari, Iskandar, Zul, Bakhtiar, Nakiuddin, Shan Raja, Lokman Baka, Abdul Razak Yusof, Abdul Razak, Fred Matthias. Mungkin orang Sabah agaknya ni, Fred Matthias ni. Zabidin Haji Ismail, Ashur Chot. Fred Matthias kata lawan salam reformasi, tak erti berpolitik katanya ya. Tak apalah, tak semua orang pandai berpolitik, tapi bila kita ada minat nak tahu sedikit sebanyak perkembangan politik, itu pun lebih baik daripada kita tidak mengambil tahu tentang perkembangan politik ya. Zabidin Haji Ismail, Khalid ni macam tak erti politik ya. Itu komen daripada Zabidin Haji Ismail lah. Syam Amer, Cini hujan. Wah, ini orang Cini ya. Okey, harap semua sihat lah ya, orang-orang di Ceni. Di Tasik Ceni ke di Fedah Ceni, saya tak tahu. Okey, seperti mana yang saya sebut dalam status saya tadi berkenaan dengan, saya nak komen sikit lah. Sudirman Kamal kata, salam bang. Lawan tak lawan katanya. Okey, terima kasih. Seperti mana yang kita baca dan diviralkan baru ini, dan juga sesiapa yang menonton dalam Jom Channel ya, wawancara bersama dengan Wabi Khalid Samad, saya mengikuti sepenuhnya apa yang disebut oleh mantan Menteri Wilayah Persekutuan yang juga pengarah komunikasi amanah, di mana sepanjang ya, wawancara itu beliau masih lagi konsisten ya, istiqamah untuk membawa Pakatan Harapan bersama dengan Grand Coalition ya, terutamanya melibatkan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ini yang kita dapat kesimpulan daripada seluruh wawancara yang kita ikuti ya. Jadi betul lah ya, beliau seorang yang konsisten bahawa Pakatan Harapan memerlukan lagi kerjasama daripada Dr. Mahathir Mohamad, Tun Dr. Mahathir Mohamad. Okey, ini yang saya nak ulas. Bukan itu saja, bahkan beliau menyatakan bahawa kita tidak seharusnya terlalu emosi apabila menentang ya, kerjasama bersama dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad ya. Saya pun tak faham apakah kita menolak Tun Dr. Mahathir Mohamad itu kerana emosi, ataupun kerana ada fakta, ataupun ada sebab-sebab yang tertentu menjadikan kita menolak ya, Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk berada bersama di dalam Pakatan Harapan. Saya percaya bahawa Wabi Khalid Samad, orang yang begitu lama dalam politik ya, tahu tentang strategi, tentang muslihat, tipu helah politik ya, berkenaan dengan bermacam-macam lah berkenaan dengan politik. Beliau orang yang lama, kerana beliau dulu dalam PAS pun ya, bersama dengan PAS, kemudian bersama dengan Amanah, bahkan beliau menyertai Amanah pun kerana pilihan politiknya, keputusan politiknya ya, untuk keluar daripada PAS atas prinsip tidak bersetuju dengan PAS. Okey, itu atas prinsipnya ya. Jadi atas prinsip yang sama jugalah, maka keadilan sekarang ini, bukan daripada awal ya, apabila berlaku satu perkara yang kita lihat tidak lagi wajar ya, terutamanya bagi keadilan, untuk bersama
dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad, maka kita memutuskan ya untuk tidak lagi mahu Tun Dr. Mahathir Mohamad ini dibawa ke dalam Pakatan Harapan. Ya. Itu pun bukan disebabkan oleh keadilan yang membuat keputusan sedemikian. Ya. Kalau tuan-tuan lihat, yang menyuarakan untuk menolak bersama dengan Pakatan Harapan ini adalah daripada mulut Tun Dr. Mahathir Mohamad sendiri. Dalam bulan 6 tak salah saya, dalam mesyuarat Majlis Presiden, beliau secara jelas menyatakan bahawa beliau tidak mahu lagi terlibat dengan Pakatan Harapan. Ya. Beliau tidak mahu lagi terlibat dengan Pakatan Harapan. Bahkan beliau dalam kenyataan yang menyatakan beliau tidak mahu lagi kerjasama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebelum kenyataan beliau itu dikeluarkan, dinyatakan oleh Datuk Mahathir Mohamad, Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri tidak pernah menyatakan ya untuk menolak Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tiba-tiba apabila keadilan tidak bersetuju menamakan Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri sekiranya mandat ini dikembalikan, maka disitulah awalnya keluar komen daripada Dr. Mahathir Mohamad bahawa beliau tidak lagi boleh bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya. Oleh kerana keadilan menolak beliau sebagai calon Perdana Menteri, maka Dr. Mahathir menyatakan bahawa tidak ada lagi kerjasama dengan Parti Keadilan Rakyat. Ya. Dr. Mahathir kata beliau hanya boleh bekerjasama dengan Amanah dan juga bekerjasama dengan DAP kerana keadilan menolak pencalonan beliau sebagai calon Perdana Menteri. Atas alasan itu, maka Tun menyatakan bahawa tidak ada lagi kerjasama dengan Anwar Ibrahim dan juga keadilan. Sedangkan kita tahu Anwar Ibrahim adalah pengerusi Pakatan Harapan dan juga sekarang ini adalah ketua pembangkang. Ya. Jadi beliau sendiri tidak mahu bekerjasama dengan Anwar, beliau sendiri tidak mahu bekerjasama dengan keadilan. Mana mungkin Wabi Khalid Samad menyatakan dalam wawancaranya menyatakan bahawa Anwar tak mahu berjumpa dengan Tun. Ini yang saya pelik. Bagaimana keluar daripada mulut Wabi Khalid Samad? Beliau menyatakan Anwar tidak mahu berjumpa dengan Tun. Mungkin setelah Tun sendiri memutuskan untuk tidak bersama dengan keadilan, tidak bersama dengan Pakatan Harapan, selepas itu tidak ada keperluan Anwar untuk bertemu dengan Tun. Takkanlah kita yang orang tak mahu jumpa dengan kita dah menyatakan tidak mahu bersama kita, kita terhegeh-hegeh nak jumpa dengan dia. Ya, apatah lagi orang itu orang yang banyak salah dosanya kepada Pakatan Harapan. Ya, jadi saya merasa kenyataan Wabi Khalid Samad itu tidak adil. Ya. Beliau salah seorang daripada pimpinan daripada Pakatan Harapan yang telah lama berjuang susah senang bersama dengan kita. Yang mana mungkin beliau boleh menyatakan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri tidak mahu berjumpa dengan Mahathir Mohamad. Ya. Bahkan saya lihat ada juga kenyataan menyatakan kita dah beri mandat lama dengan Anwar Ibrahim cari number semua tak dapat-dapat ya. Bila lagi nak dapat apa semua. Jadi saya rasa ini kenyataan yang mempersenda atau memperlekehkan ya ketua pembangkang yang berusaha sedaya upaya untuk mendapatkan mandat rakyat ya. Untuk meletakkan kamu kembali menjadi kerajaan, untuk meletakkan kamu kembali menjadi menteri ya. Anwar Ibrahim tidak ada apa-apa. Sebab itu dalam kerajaan Pakatan Harapan dulu Anwar Ibrahim tidak jadi menteri. Yang jadi menteri adalah kamu. Ya. Dalam Parti Amanah boleh katakan hampir 100% semua yang jadi menteri dan juga timbalan menteri. Hampir 100%. Ya. Dilantik oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Jadi sepatutnya mereka lah yang bersungguh-sungguh untuk mengembalikan semula mandat rakyat ini. Ya. Tapi bila amanah ini diberikan kepada Anwar Ibrahim, maka apa yang kita nak pekaikan segala tindakan Anwar Ibrahim ini untuk mendapatkan sokongan untuk mengembalikan mandat rakyat ini? Ya? Kenapa kita nak pekaikan, kenapa dah 2-3 kali tak jadi-jadi, ada number tak jadi-jadi? Takkan Wabi Khalid Samad tidak ada mendapat taklimat dalam Majlis Presiden di mana setakat mana usaha yang Datuk Seri Anwar Ibrahim buat dan apa halangan yang beliau terpaksa hadapi? Bukan sikit-sikit, beliau terpaksa berdepan dengan istana. Bagaimana halangan-halangan yang terpaksa beliau hadapi. Dan beliau tidak pernah putus asa. Seolah-olah kalau kita lihat, Anwar ini orang yang bagi tu kemarut nak jadi Perdana Menteri. Ya? Sedangkan kamu, Majlis Presiden Pakatan Harapan sendiri, memberikan mandat kepada beliau selaku
pengurusi Pakatan Harapan untuk mendapatkan kembali mandat rakyat yang telah dirompak ini. Tetapi Anwar Ibrahim tidak mengatakan bahawa beliau akan pastikan mandat ini dikembalikan dalam tempoh-tempoh yang tertentu. Beliau kata beliau akan berusaha, dan dalam masa yang sama beliau menasihati semua parti di dalam Pakatan Harapan supaya buat kerja menghadapi pilihan raya. Itu yang lebih penting, menghadapi pilihan raya, membuat persiapan untuk menghadapi pilihan raya itu lebih penting, kerana apa pun yang berlaku terhadap kerajaan ini, pilihan raya itu tidak dapat dielakkan dalam masa yang terdekat. Sama ada Perdana Menteri berjaya dijatuhkan ataupun akan diangkat Perdana Menteri yang baru, pilihan raya terpaksa juga akan dihadapi. Maka persiapan perlu dibuat. Dan kalau kita dapat kembali ke mandat rakyat ini sebelum PRU yang ke-15, itu adalah bonus bagi kita. Kerana kita akan menghadapi pilihan raya dalam keadaan kita tidak tertekan, kita menjadi kerajaan. Ada kelebihan. Apabila kita menghadapi pilihan raya dalam keadaan kita jadi kerajaan, berbanding kalau kita menghadapi pilihan raya dalam keadaan kita pembangkang. Apatah lagi, itu adalah satu usaha yang diwajibkan bagi setiap pimpinan dalam Pakatan Harapan. Jangan kita letakkan tanggungjawab ini semata-mata kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kemudian bila beliau gagal dalam salah satu usahanya, kita cuba memperlekehkan, dan kita cuba ubah, reset balik politik kita. Sebagaimana kita tahu bahawa mandat yang perlu untuk kita kembalikan, untuk kita dapatkan kembali ini adalah keputusan Majlis Presiden Pakatan Harapan sehingga hari ini belum lagi ditarik balik. Bermakna mandat yang diberikan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim itu masih lagi relevan, belum ditarik balik, dan tidak ada keperluan untuk kita berbincang tentang strategi-strategi yang lain. Sedangkan apa yang kita mahukan, apa yang kita minta Datuk Seri Anwar Ibrahim usahakan bersama, masih lagi belum mencapai kejayaan. Maka mengapa ada suara-suara yang rasa kita seolah-olah berputus asa, maka kita perlu cari jalan yang lain, dan jalan yang kita pilih itu adalah satu jalan yang saya rasa tidak masuk akal, di mana kita nak tarik kembali orang yang memusnahkan Pakatan Harapan ini bersama untuk memperkuatkan kembali Pakatan Harapan. Jadi saya rasa bahawa apa yang disebut oleh Wabi Khalid Samad mengatakan tidak perlu emosi untuk menentang kemasukan Tun Dr. Mahathir ke dalam Pakatan Harapan ini, saya rasa satu tuduhan yang tidak betul. Kita bukan bertindak dengan emosi, bahawa bahkan beliau sendiri pun tahu, beliau sendiri berada dalam Majlis Presiden Pakatan Harapan, beliau tahu apa tindak tanduk Tun Dr. Mahathir, beliau sendiri berada dalam kabinet, beliau lebih tahu apa yang Tun Dr. Mahathir lakukan selaku Perdana Menteri selama 22 bulan di bawah kerajaan Pakatan Harapan. Jadi tak payahlah Wabi Khalid Samad cuba untuk mengelirukan kita semua, atas alasan kita kena bersatu, kita kena rapatkan semula seperti mana dahulu-dahulu kerana untuk memperkuatkan Pakatan Harapan. Kalau kita bersatu sekuat mana pun, kalau berlegar di kalangan Pakatan Harapan ini, maka kita tidak akan ke mana-mana. Apa tujuan dan juga apa matlamat kamu untuk membuat keputusan bahawa Pakatan Harapan mesti mendapatkan mandat rakyat, sekiranya kamu mengatakan bahawa Pakatan Harapan tidak boleh berhubung atau mendapatkan kerjasama daripada mana-mana politik di luar daripada Pakatan Harapan. Kalau kamu memberikan tugas kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, memberikan amanah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mendapatkan kembali mandat rakyat, maka mahu tak mahu, kamu kena bersetuju bahawa kerajaan Pakatan Harapan yang ada sekarang ini mestilah mendapat sokongan daripada parti-parti di luar daripada Pakatan Harapan, sama ada daripada GPS, UMNO, PAS, dan termasuk juga parti-parti yang dulu bersama kita, Barisan dan juga Parti Pejuang. Jadi kalau mereka tidak mahu bersama, itu terpulang kepada mereka. Apa yang penting, usaha naklah dilakukan. Siapa yang nak bersama dengan kita, yang yakin dengan kepimpinan
yang nak dibawa oleh Datuk Seri Ibrahim ini, ayuh boleh bersama. Kita bukan mengajak mereka masuk parti kita. Kita bukan mengajak mereka masuk parti keadilan, DAP atau amanah. Apa salahnya sekadar memberikan sokongan kepada Datuk Seri Ibrahim untuk menjadi Perdana Menteri? Kalau kamu yakin, ya. Kerana kalau kamu harapkan tawaran, ya, ataupun apa-apa yang dijanjikan oleh Datuk Seri Ibrahim, maka sudah pasti kamu tidak akan perolehinya. Kerana Datuk Seri Ibrahim bukan orang yang boleh menjual prinsipnya, ya, hanya untuk menjadi Perdana Menteri. Ya, beliau boleh menjanjikan berbagai-bagai tawaran sebagaimana Muhyiddin sebelum ini menjanjikan bermacam-macam. Ya, seperti mana kita dengar dalam klip audionya. Kalau ini yang kamu harapkan Datuk Seri Ibrahim lakukan, maka kamu lupakan saja untuk memberikan sokongan kepada Datuk Seri Ibrahim. Bagi kami, ya, tugas dalam mendapatkan kembali mandat rakyat itu adalah tugas yang wajib kami laksanakan, dan amanah itu, ya, diberikan kepada kepimpinan Pakatan Harapan. Kami di bawah, ya, akan terus fokus tumpu kepada persiapan menghadapi pilihan raya. Kalau kami ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mendapatkan kembali mandat rakyat ini dengan apa cara sekalipun, selagi ianya, ya, bertepatan dengan undang-undang dan juga perlembagaan, maka itu merupakan bonus bagi kami. Sekiranya kami gagal, kami tidak perlu kecewa kerana kami telah bersedia menghadapi pilihan raya. Jadi mengapa ada suara-suara yang seolah-olah lupakan saja dapat mandat rakyat, kita kembali ambil tone bersama dengan Pakatan Harapan. Saya rasa ini satu cadangan yang amat tidak masuk akal, ya, satu cadangan daripada orang yang bankrupt idea, ya, satu cadangan daripada orang yang tidak pernah belajar sejarah, ya. Sebagaimana kita tahu bagaimana kita nak bagi sama dengan Parti Pejuang yang ditubuhkan. Sewaktu mula-mula ditubuhkan pun, ya, Datuk Mahathir kata apa? Bahawa Parti Pejuang ini bukan daripada Pakatan Harapan, bukan parti yang bersama dengan Pakatan Harapan, bukan parti yang bersama dengan Perikatan Nasional. Itu yang dinyatakan oleh Datuk Mahathir Mohamad. Bermakna Parti Pejuang bukan daripada Pakatan Harapan, bukan daripada Perikatan Nasional. Maka sekiranya berlaku pilihan raya, kita kalau terima Parti Pejuang ini, kita akan berbahagi kerusi dengan mereka. Dan bayangkan sekiranya mereka menang, mereka boleh pilih mana-mana parti yang mereka nak lompat. Sebab mereka dah nyatakan bahawa Parti Pejuang ini bukan Pakatan Harapan dan juga bukan Perikatan Nasional. Yang kita gila-gila, tergeh-geh sangat, ya, mengajak dia masuk dalam Pakatan Harapan ini sebab apa? Sebab apa? Mereka sendiri pun dah nyatakan, ya, mereka nak bersendirian. Bukan PH, bukan PN. Maka biarkan kepada mereka. Mereka nak sokong PH pun boleh. Mereka nak sokong PN pun, itu masalah mereka. Tetapi untuk dijadikan gabungan ataupun grand coalition ini, maka saya rasa amat tidak masuk akal sama sekali. Ya. Kita sudah cukup kuat dengan 3 parti yang ada. Ya. Dan kita sudah belajar sejarah satu ketika dahulu, sewaktu kita dalam Pakatan Rakyat, di mana PAS, ya, PAS ketika itu bersama dengan Pakatan Rakyat membuat keputusan keluar daripada Pakatan Rakyat. Mula-mula PAS memutuskan hubungan dengan DAP. Ya. Kemudian PAS memutuskan hubungan dengan keadilan. Ya. Seterusnya Pakatan Rakyat. Dan pada ketika itu, kalau tuan-tuan masih ingat, ya, pada ketika itu tuan-tuan masih ingat, di kala kita membuat keputusan memutuskan hubungan dengan PAS setelah PAS membawa diri, ketika itu Azmin Azmin Timbalan Presiden Keadilan yang juga Menteri Besar Negeri Selangor pada ketika itu terus menjalinkan hubungan dengan PAS, di mana Azmin tidak memecat esko-esko PAS, malahan memberikan kerjasama kepada esko-esko PAS ini dan sentiasa memberikan kenyataan-kenyataan seolah-olah, ya, seolah-olah Azmin ini masih lagi mahu bersama dengan PAS. Ya, banyak program-program PAS juga dilayan dengan begitu baik sekali oleh Kerajaan Selangor. Walaupun ketika itu PAS mengumumkan tidak ada kerjasama dengan keadilan, tidak ada kerjasama dengan Pakatan Rakyat, tetapi Azmin berbaik-baik dengan PAS. Jadi suasana ini, keadaan itu patutnya kita jadikan pengajaran. Ya, bagaimana Pakatan Rakyat ketika itu amat susah. Dalam keadaan amat susah kerana ada
di kalangan pimpinan, ya, Azmin, Timbalan Presiden Keadilan, yang memberikan muka kepada PAS, yang masih mahu PAS. Ya. Jadi suasana ini berlaku sekarang ini. Ya. Di dalam Pakatan Harapan, di mana ada pimpinan Pakatan Harapan yang masih lagi memberi muka kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad. Sedangkan Mahathir sendiri menarik diri daripada Pakatan Harapan. Mahathir sendiri menyatakan tidak ada kerjasama dengan Anwar Ibrahim. Ya. Mengapa kita nak tarik lagi orang tua ni? Sebagaimana Azmin tarik PAS. Ketika Azmin tarik PAS dulu, ya, termasuk habis Khalid Samad pun berbunyi. Ya, mengapa perlu ada lagi nak layan PAS? Ramai pimpinan amanah ketika itu mendesak Menteri Besar Selangor buang esko PAS kerana PAS dah keluar di Pakatan Rakyat. Waktu itu mereka marah apabila Azmin berpolitik sedemikian rupa. Tetapi sekarang ni siapa yang berpolitik sedemikian rupa? Inilah yang sepatutnya kita fikirkan kembali, ya. Bagaimana kita bukan bertindak secara emosi, kita bertindak dengan secara fakta. Faktanya jelas, ya, iaitu Mahathir Mohamad sendiri tidak mahu bekerjasama dengan Anwar Ibrahim. Mahathir Mohamad sendiri tidak mahu bersama dengan Pakatan Harapan. Ya, Parti Pejuang sendiri mengesahkan bahawa partinya tidak ada kena-mengena dengan Pakatan Harapan, tidak ada kena-mengena dengan Pakatan Nasional. Maka apa perlunya kita bersusah payah nak sebut tentang Grand Coalition dan sebagainya, ya? Sedangkan matlamat asal kita untuk mendapatkan mandat rakyat ini semakin kita lupakan, ya. Kalau kamu tidak dapat membantu usaha Datuk Seri Anwar Ibrahim, sekurang-kurangnya kamu jangan sama sekali cuba, ya, memberi tekanan ataupun menjejaskan ataupun menjadikan orang hilang kepercayaan di atas usaha yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, ya. Kalau mereka menyatakan, oh sudah-sudahlah Anwar nak bekerjasama dengan UMNO, cuba sebut kepada kita, ya, siapa pimpinan UMNO yang disahkan oleh Anwar, ya, untuk mendapatkan kerjasama. Tidak ada, cuma ada persepsi konon-kononnya Anwar menjalinkan kerjasama dengan Najib, Anwar menjalinkan kerjasama dengan Zahid Hamidi, ya, dan beberapa pimpinan sokongan. Sampai sekarang tidak ada siapa yang tahu siapakah yang cuba diperolehi oleh Anwar Ibrahim untuk memberikan sokongan kepada beliau untuk mendapatkan kembali kerajaan Pakatan Harapan. Ya. Yang kita peliknya apabila Anwar sebut sikit tentang sokongan daripada UMNO, kita bukan main bising, ya. Tetapi apabila Tun Dr. Mahathir, ya, secara terang, jelas dan nyata bersama dengan Tengku Razali berada dalam satu PC secara terbuka, ya, tidak ada siapa pun yang nak menegur Tun Dr. Mahathir Mohamad, ya. Adakah anda pernah tengok Anwar Ibrahim mengadakan PC bersama Najib? Adakah anda pernah tengok Anwar Ibrahim mengadakan PC bersama Zahid Hamidi? Tetapi Tun Dr. Mahathir mengadakan PC, ya, sidang akhbar sebelah menyebelah dengan Tengku Razali. Siapa Tengku Razali? Adakah orang tidak berparti? Tengku Razali adalah pemimpin UMNO, ya, tokoh UMNO. Sekarang ini dilantik sebagai salah seorang daripada penasihat parti UMNO. Pernah bertanding untuk jawatan Presiden UMNO. Ini yang dibawa oleh Tun Dr. Mahathir, pemimpin UMNO. Tapi ada orang tegur Mahathir? Tak ada. Tapi kenapa serangan ini ditujukan kepada Anwar Ibrahim? Ya? Di sini kita menyatakan bahawa Khalid Samad ini sebenarnya yang terlalu emosi, ya. Mungkin terlalu tegar dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad sebab kita tak tahu, ya. Saya jarang nak sebut tentang Wadi Khalid Samad ini, tetapi bila beliau menyatakan, ya, kata-kata yang tidak betul, ya, mengatakan kita tolak Tun ni kerana emosi, benci semata-mata. Kalau kerana emosi, ya, daripada sebelum PRU 14 dulu pun kita tak terima Tun Dr. Mahathir Mohamad. Kalau kerana emosi, ya, kalau kerana emosi, kita takkan terima Tun Dr. Mahathir Mohamad daripada awal sebelum PRU 14 yang lalu. Kalau nak kira daripada segi emosi. Tetapi kita tolak dia bila? Setelah langkah syaitan berlaku. Setelah Tun Dr. Mahathir Mohamad itu meletakkan jawatannya tanpa berbincang dengan pimpinan Majlis Presiden Pakatan Harapan. Setelah itu kita hilang sama sekali kepercayaan kita kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad ini. Jangan sebut Anwar tidak mahu jumpa Tun. Jangan sebut Anwar tidak mahu beri kerjasama dengan Tun. Semua tahu, ya, siapa orang yang menunggu depan rumah Tun Dr. Mahathir sewaktu Tun Dr. Mahathir meletakkan jawatan.
Siapa menunggu seperti orang minta sedekah, ya, duduk di depan rumah Tun sampai Tun tak nak jumpa. Ya, kita tahu mereka berkumpul, Lim Goeng, Mak Sabu, Kak Wan, Datuk Seri Anwar Ibrahim datang ke rumah Tun Dr. Mahathir. Setelah kerajaan kita jatuh, ya, hampir dijatuhkan. Ketika itu cuba untuk bertemu dengan Tun, mengapa letak jawatan sebagainya. Mula-mula Tun tak nak jumpa. Ya, tak nak jumpa. Dan sekali Kak Wan sendiri naik juga masuk jumpa dengan Tun. Ya. Letak syarat. Masuk seorang-seorang, jumpa Goeng seorang-seorang, jumpa Mak Sabu, tak mau jumpa ramai-ramai. Begitu keras sekali Tun melayan tetamu datang ke rumah dia. Ketika itu, ketika dia telah letak jawatan. Apakah kita lupa sejarahnya bagaimana pimpinan Parti Harapan dilayan begitu buruk sekali oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Setelah dia kita angkat jadi Perdana Menteri, dia letak jawatan, kemudian dilayan pimpinan kita seperti barua-barua di depan rumah dia. Ya. Lama tunggu depan rumah dia tak nak jumpa. Akhir sekali Kak Wan sendiri naik atas. Ya, sebab dia timbalan Perdana Menteri. Dia kena jumpa bekas Perdana Menteri yang letak jawatan. Kak Wan naik jumpa dengan Tun. Akhirnya Tun terpaksa terima dengan syarat jumpa dengan dia seorang-seorang. Tak mau jumpa ramai-ramai. Apa masalah tak mau jumpa ramai-ramai? Apa yang dia perkatakan dengan seorang-seorang ini? Tetapi mengapa bila dia jumpa dengan Haji Hadi, Zahid, dengan Muhyiddin, dalam satu rumah yang kita lihat dalam gambar, boleh mereka berbincang ramai-ramai? Mengapa Tun boleh bincang ramai-ramai? Kenapa nak jumpa pimpinan Parti Harapan yang ada 3 parti ketika itu? Keadilan, DAP, Amanah. Kenapa nak jumpa seorang-seorang? Apakah kamu tidak ikhlas untuk berbincang? Ya? Apakah kamu tidak ada keupayaan, tak mampu berdepan dengan 3 pemimpin ini? Ya, apa yang ada pada niat kamu ketika itu? Ya, kecuali kamu ada niat untuk melakukan satu perkara yang curang dan juga untuk mengkhianati Parti Harapan. Dan tekaan kita betul. Ya, setelah itu beliau mencadangkan beliau nak jadi Perdana Menteri di bawah kerajaan perpaduan. Ini yang sebenarnya. Ya, ini yang sebenarnya. Dan didedahkan sendiri oleh pimpinan-pimpinan Bersatu sendiri. Ya. Dan kita pun dah dengar sebahagian daripada audio-audio dia. Ya. Mengatakan secara jelas, Mahathir kata, saya pun tak suka DAP, saya pun tak suka Anwar Ibrahim. Ini daripada mulut Mahathir. Ya. Kalau kita nak keluar pun, bukan masa, tunggu dulu, sabar dulu. Bermakna, kalau dia beritahu pimpinan Bersatu, nak keluar dari PS, suruh sabar dulu, bermakna memang ada niat nak keluar. Cuma bukan waktu itu. Dia tidak setuju waktu itu. Dia nak keluar bila dia dapat sokongan dah kuat. Bila dia dapat sokongan kuat, dia akan keluar. Dan dia akan wujudkan kerajaan perpaduan. Ini niat sebenar Mahathir Mohamad. Dan ini, helah Mahathir Mohamad ini, dapat dihidu dan dibaca oleh Anwar Ibrahim. Kerana Anwar Ibrahim ini bukan baru kenal Dr. Mahathir Mohamad. Beliau duduk bersebelah Mahathir Mohamad berbelas tahun sebagai timbalan Perdana Menteri. Beliau tahu politik Mahathir Mohamad ini. Sebab itu jangan heran, ya, jangan heran sama sekali Parti Keadilan Rakyat dengan tegas menolak Dr. Mahathir Mohamad untuk dibawa masuk ke dalam Parti Harapan. Kalau tak beri sokongan pada Anwar Ibrahim untuk jadi Perdana Menteri pun tidak ada masalah. Ya, kami Parti Keadilan bukan hanya berjuang untuk mengangkat pimpin kami sebagai Perdana Menteri semata-mata. Ya, kami berjuang adalah untuk menjadikan pemimpin kami seorang Perdana Menteri yang ada prinsip dan juga maruah yang tidak boleh dijual beli. Ya. Kesilapan Tun adalah beliau ingat Anwar Ibrahim ini seperti kuli Tengku Razali yang boleh diperbodohkannya berkali-kali sampailah ke saat ini. Ya. Sampailah ke saat ini kuli, ya, masih lagi dibuli-buli oleh Dr. Mahathir Mohamad. Ya. Tapi kita tahu sekarang ini siapa yang kena kencing. Siapa yang kena kencing antara kuli dengan Mahathir. Ya, kita dah tahu. Biarkan dia mereka berdua. Keduanya memang tidak jujur. Bukan untuk rakyat. Semuanya untuk kepentingan diri mereka. Ya, semuanya untuk kepentingan diri mereka. Ya. Jadi kita dapat lihat bahawa apa yang disebut oleh Khalid Samad sepanjang dalam Jom Channel, ya, yang beliau media yang beliau kongsi, ya, banyak yang mengelirukan, ya, banyak yang tak betul, ya, andaian beliau, ya, cuba nak pertahankan Tun Dr. Mahathir Mohamad, ya, atas alasan bahawa jangan lagi percaya kepada UMNO. Ya, UMNO katanya telah kencing Anwar Ibrahim. Kenapa pula UMNO kencing dengan Dr. Anwar Ibrahim?
Adakah kerana tidak mendapat sokongan majoriti dalam undian bajet maka kita katakan UMNO kencing Anwar Ibrahim? Kenapa kita tak katakan bahawa UMNO kencing Pakatan Harapan? Ya, UMNO kencing Pakatan Harapan. Semenjak bila kita menang undian bajet ni? Sejak bila? Semenjak kita jadi pembangkang, tak pernah menang pun. Kalau kita menang, kita dah lama jadi kerajaan. Jadi pelik apanya kalau kita UMNO tidak memberi sokongan dan kita kalah dalam bajet. Tapi sekurang-kurangnya kita dapat memberikan tekanan kepada kerajaan yang ada. Ya, sekurang-kurangnya kita memberi tekanan kepada mereka. Kenapa kita nak perlekehkan? Adakah kerana UMNO tak sokong bajet, tidak bersama kita, menentang bajet, maka kita kata UMNO kencing Anwar Ibrahim? Apa kaitan? Ya, apa kaitan? Sebab UMNO pun dia ada pendirian mereka tentang bajet. Pakatan Harapan pun ada pendiriannya tentang bajet. Ya. Soal SD untuk menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim, apa kaitannya dengan bajet? Ya. Ini perkara yang berbeza. Untuk menjatuhkan satu Perdana Menteri di dalam Parlimen dan juga di luar Parlimen. Kita tak tahu kaedah mana yang boleh digunakan. Kaedah mana yang paling baik untuk digunakan dan kaedah mana yang paling diutamakan ataupun diguna pakai. Kita tahu dalam Parlimen ada dua cara. Pertama, undi tak percaya ataupun undi percaya. Ataupun satu lagi, tolak bajet. Kedua, satu telah berlaku. Ya, tolak bajet, maka telah pun diluluskan. Ya, bila kita dapat hanya 108 dan Kerajaan Perikatan Nasional pun dapat 111. Ya, telah pun dah berlalu. Yang tinggal lagi di Parlimen ini adalah usul percaya ataupun usul tidak percaya. Itu pun kita tak yakin. Ya, speaker akan bawa usul percaya ataupun usul tidak percaya ke dalam Parlimen. Seperti mana keberanian speaker Dun Perak. Ya, itu pun kita tidak yakin. Tapi masih ada satu jalan di Parlimen, iaitu usul percaya ataupun usul tidak percaya. Dan ada di luar sana, di luar Parlimen adalah melalui sokongan individu-individu ataupun melalui akuan-akuan bersumpah di beberapa ahli Parlimen. Ini juga mematuhi perlembagaan. Ini juga yang dilakukan oleh Muhyiddin Yassin. Melalui SD mengumpulkan sokongan daripada ahli Parlimen. Jadi kita tak tahu kaedah mana yang Datuk Seri Anwar Ibrahim akan gunakan. Dan kaedah mana yang berjaya. Dan kalau gagal, apa masalahnya? Kalau gagal, kita kembali kepada status quo. Iaitu sebagai satu pembangkang. Di mana pembangkang ini adalah pembangkang yang mendapat majoriti rakyat sebenarnya. Sejarah dalam dunia, parti yang mendapat majoriti rakyat menjadi pembangkang. Nak buat macam mana? Ya, nak buat macam mana? Salah kalau orang tua tu. Kenapa masa kerajaan PH jatuh, kita salahkan orang tua ni? Kenapa bila nak ambil mandat rakyat, kita nak salahkan pada Datuk Seri Anwar Ibrahim? Sepatutnya kita salahkan orang tua ini. Dia sebagai pemimpin. Dia sebagai Perdana Menteri ketika itu. Ya? Dia sebagai pengurusi Pakatan Harapan ketika itu. Bagaimana begitu cuai sekali. Ya? Sehingga jatuh kerajaan ini. Kecuaian dia. Ya? Orang kata Mahathir ini bijak politik. Bijak politik apa macam tu? Ya? Kecuali beliau bijak berpolitik, ya, untuk cuba menjatuhkan, ya, ataupun menghancurkan Pakatan Harapan. Beliau nakkan sebuah kerajaan yang bukan kerajaan Pakatan Harapan, tetapi kerajaan perpaduan di mana beliau sendiri nak jadi Perdana Menteri. Tetapi perancangannya itu gagal. Ya. Perancangan itu gagal kerana telah disailang oleh Muhyiddin Yassin. Beliau nak jadi kerajaan perpaduan, gagal. Maka kesempatan itu diambil oleh Muhyiddin Yassin dan juga Azmin, ya, untuk menubuhkan kerajaan Perikatan Nasional. Jadi kalau nak katakan, Rabi Khalid Samad katakan digabungkan antara Mahathir dengan Anwar ini, maka Pakatan Harapan menjadi kuat. Itu satu omong-omong kosong. Satu omong-omong kosong. Ya. Bahkan saya berani menyatakan, sekiranya Mahathir ini dibawa kembali ke dalam Pakatan Harapan, maka Pakatan Harapan ini akan dipandang sebuah parti yang kencing. Ya, sebuah parti yang kencing. Parti yang kencing dan juga parti yang tidak lagi dipercayai oleh rakyat. Kerana 22 bulan itu, ya, 22 bulan itu adalah satu sejarah yang hitam bagi Pakatan Harapan kerana kita tersalah meletakkan seorang Perdana Menteri yang tidak ada langsung, ya, tidak ada langsung jiwa untuk melakukan reform kepada negara ini.
Ya, sebab itu kita gagal. Sebab itu kita gagal kerana Perdana Menteri ini memikirkan tentang kepentingan dirinya sendiri, kepentingan politiknya, dan di dalam hatinya ya sentiasa ada dendam kesumat terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab itulah Wabi Khalid Samad dengan bertanya mengapa Parti Keadilan khususnya menolak sekeras-kerasnya orang yang bernama Tun Dr. Mahathir Mohamad ini. Ya. Saya amat bersetuju seperti mana yang disebut oleh Yang Berhormat Mujahid, Dr. Mujahid Yusof di dalam live-nya semalam, tak salah saya, ya, di mana beliau menyatakan bahawa Parti Harapan seharusnya fokus kepada usaha yang sedang dijalankan, kerana itu adalah mandat Parti Harapan yang masih belum berjaya di dalam progres, ya, masih dilaksanakan. Kita fokus kepada ini. Yang ini belum berjaya. Ya, mengapa kita yang ini tak berjaya lagi? Kita duk bincang benda-benda yang tidak ada pun dibincangkan dalam Majlis Presiden. Tentang Grand Coalition ini, ya, tentang cadangan Grand Coalition ini, dibincangkan di luar Majlis Presiden. Tidak pernah dibincang, tidak pernah dibawa dalam mesyuarat Majlis Presiden pun. Ya, bincang di luar sana. Ya, Syafiq Abdal bercakap, semua sambut. Mahathir bercakap, semua sambut. Ya. Jadi mengapa kita fokus kepada benda yang tidak ada, yang tidak pernah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Presiden? Dalam Majlis Presiden setakat ini, ya, adalah mengembalikan mandat rakyat. Selagi usaha ini tidak berjaya, fokus. Usahakan. Kalau kamu malas nak usahakan, jangan ganggu ataupun jangan pelekehkan orang lain yang nak usahakan. Apa lagi yang diberikan oleh Majlis Presiden? Iaitu persiapan pilihan raya. Ya, Majlis Presiden mengarahkan semua parti untuk memperlengkapkan jentera menghadapi pilihan raya. Bermakna kita ada dua. Satu mendapatkan mandat rakyat. Satu lagi terus, ya, untuk memperkasakan parti masing-masing untuk menghadapi pilihan raya. Supaya kalau gagal yang utama ini mendapatkan mandat rakyat, kita telah bersedia untuk menghadapi pilihan raya. Mengapa kita fikir benda yang tidak pernah difikirkan sebelum ini dalam Majlis Presiden? Grand Coalition dan sebagainya. Ya, kalau ada parti lain, ya, contohnya Parti Putra, mungkin boleh dipertimbangkan. Ya, kerana dia tidak ada sejarah pengkhianatan dengan kita. Ya. Tetapi Parti Pejuang, siapa dia pemimpinnya? Mahathir Mohamad. Siapa dia Mahathir Mohamad? Orang yang menolak Anwar Ibrahim. Oh, yang memburukkan Anwar Ibrahim. Yang secara jelas, secara terbuka, menyatakan Anwar Ibrahim tidak layak jadi Perdana Menteri. Kerana Anwar Ibrahim ini memimpin sebuah parti, bukan parti Melayu, parti berbilang kaum. Maka Anwar Ibrahim ini tidak layak menjadi Perdana Menteri. Ya? Anwar Ibrahim tidak dapat sokongan daripada orang-orang Melayu, maka Anwar Ibrahim tidak layak menjadi Perdana Menteri. Itu keluar daripada mulut Mahathir Mohamad. Siapa lagi kita nak bawa masuk? Syafiq Abdal. Siapa Syafiq Abdal? Syafiq Abdal orang yang secara terbuka menyatakan lebih baik Parti Harapan tukar saja pengurusi Parti Harapan, tukar ketua pembangkang. Lihat, kedua-dua pemimpin, kedua-dua tokoh ini belum dibawa masuk dalam Parti Harapan pun telah berbunyi suara-suara sedemikian rupa. Ya, bayangkan kalau mereka berada dalam Parti Harapan, bagaimana Parti Harapan nak jadi kuat, kukuh dan bersatu padu kalau ada orang-orang yang mulut celupa, mulut yang tidak pernah menghormati orang lain, mulut yang ego, sombong dan bongkak ini berada dalam Parti Harapan. Amat malang sekali sekiranya dalam Parti Harapan ini ada orang-orang yang memberi sokongan kepada pemimpin-pemimpin sedemikian rupa. Ya. Kamu tidak menghormati Anwar Ibrahim, tidak ada masalah. Ya. Kita bukan mahu kamu sembah taksub kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi kalau kamu bawa pengkhianat ini ke dalam Parti Harapan, ya, dengan kamu nanti akan ditolak oleh penokong-penokong Parti Harapan yang kenal siapa Mahathir Mohamad dan yang kenal Syafiq Abdal. Ya. Kita telah terlalu banyak betul ansur sebenarnya, saudara, ya, untuk menerima Mahathir Mohamad ini. Ya. Dan bahkan Keadilan juga adalah parti yang betul ansur begitu banyak sekali dengan Syafiq Abdal, Parti Warisan. Dalam pilihan raya negeri Sabah, ya, di mana kita menuntut 14 kerusi, tidak diberikan. Tidak ada masalah, kita tidak pernah boikot, tidak pernah hentam Syafiq Abdal. Maka kita terima berapa banyak kerusi saja yang diberikan. Walaupun Parti Keadilan Rakyat memiliki cabang di seluruh parlimen di Sabah,
parti yang lama berada di Sabah. Ya. Dan mempunyai pengaruh yang agak besar, keahlian agak besar di negeri Sabah. Tetapi kita menghormati Syafi'i sebagai dia ketua warisan, dia ketua menteri Sabah ketika itu. Ya. Maka dia kata tidak boleh 14, bagi 7 atau 8 kursi. Tidak ada masalah. Akhirnya kita akur, kita tidak menentang. Kita tidak pernah sabotaj. Kita menghormati beliau. Tapi beliau kalah. Keadilan bertanding 2 kursi, masih dapat pertahankan lagi 2 kursi yang sebelum ini. Ya. Dan parti APCO kalah teruk. Ya. Jadi tak bolehlah. Baru-baru ini pun Syafi'i ada keluar kenyataan bahawa PRN Sabah dulu jatuh kerana pikir lompat. Kerajaan dia dulu jatuh kerana adun pikir lompat. Satu adun pikir lompat kerajaan jatuh. Berapa banyak warisan yang lompat? Kenapa tak sebut? APCO yang lompat kenapa tak sebut? Kenapa sebut seorang pekat? Ya? Di sini pemikiran Syafi'i Abdal sama dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ya? Sentiasa nak mencari salah kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini. Sebab itu kita katakan bahawa kita menolak Tun Dr. Mahathir Mohamad bukan kerana emosi, kerana fakta yang jelas depan mata di atas tingkah lakunya, di atas kesombongan dan keegoan beliau itu, maka beliau tidak sepatutnya layak berada di dalam Pakatan Harapan. Ya. Nanti orang kata kalau tidak ada bersama dengan pejuang, tidak ada bersama warisan, maka tak mungkin Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Apakah kamu ingat Datuk Seri Anwar Ibrahim nak jadi Perdana Menteri sanggup melutut dengan orang yang tidak ada prinsip seperti ini? Ya, tidak ada masalah. Beliau tidak jadi Perdana Menteri. Penyokong keadilan pun tidak ada masalah. Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak jadi Perdana Menteri. Ya. Yang jadi masalah bagi kami adalah apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim itu menjual prinsipnya. Kami pun tidak mahu Datuk Seri Anwar Ibrahim ini menjadi Perdana Menteri, tetapi menjual prinsipnya, memberikan kebebasan kepada orang ada kes-kes, kami pun tidak bersetuju. Kalau ini dilakukan. Tetapi untuk mendapatkan sokongan daripada mana-mana parti, itu kami bersetuju. Untuk mendapatkan sokongan daripada mana-mana pihak untuk menjayakan matlamat kita, tidak ada masalah dalam parti politik. Kalau kita nak dapatkan sokongan daripada Pakatan Harapan, sampai bila pun kita tak dapat. Sampai tunggu PRU 14, PRU ke-15. Sekadar yang ada itu je lah. Kan? Tetapi kalau kita nak ambil balik mandat, kita terpaksa berhubung bersama dengan rakan-rakan di luar daripada Pakatan Harapan. Dengan tidak ada jaminan, tawaran dan sebagainya. Kalau mereka yakin, mereka boleh sokong. Tak yakin, biarkanlah. Mereka buat keputusan. Kalau Anwar Ibrahim ni seperti parti lebay, ni ada one-on dalam ni. Kalau parti lebay, tak ada masalah. Lebay ni tidak ada masalah. Dia boleh jual bila dia jual prinsip ni pada dia, tidak ada masalah. Kerana pelacuran politik. Pelacur politik ni tidak ada masalah. Ada customer okey lah kan. Siapa yang boleh beri kedudukan, mereka akan sokong. Seperti mana yang berlaku di Perak. Mula-mula tu bukan main, berprinsip. Kalau jatuh peja ni, PAS tidak akan memberikan kerjasama dengan kerajaan yang baru. Tapi bila memikirkan tentang EXCO dan sebagainya, maka terpaksalah jilat kembali ludahnya, dan terpaksa juga lah Haji Hadi terbang ke Istana Perak untuk mendapatkan balik kursi-kursi EXCO. Ini PAS tak boleh nak samakan dengan prinsip yang ada pada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab itulah ada hikmahnya juga apabila tawaran yang dibuat oleh Tun Dr. Mahathir sendiri kepada Anwar Ibrahim, beri peluang beliau jadi Perdana Menteri 6 bulan. Anwar jadi timbalan dulu, kemudian selepas itu Anwar jadi Perdana Menteri. Ada hikmahnya. Bayangkan kalau Anwar dulu terima tawaran ini, apa yang akan jadi. Kerana itulah Datuk Seri Anwar Ibrahim kata, kalau nak angkat juga Mahathir jadi Perdana Menteri, jangan libatkan beliau. Beliau tidak mahu berada dalam kabinet Mahathir. Kerana beliau tahu, politik tipu muslihat orang yang bernama Mahathir Mohamad ini. Sebab itulah salah satunya tokoh yang Dr. Mahathir tidak boleh nak buli, tidak boleh nak dilekehkan adalah Anwar Ibrahim. Yang lain tu dia boleh pegang telur je. Pimpinan lain. Termasuklah pimpinan daripada PS sendiri.
senang-senang je. Ya. Senang-senang. Boleh lupakan apa yang beliau lakukan. Boleh lupakan apa janji-janji beliau. Ya. Yang pernah beliau mungkiri. Ya. Dan cuba nak memperdaya kita di luar sini. Konon-kononnya Mahathir ini memang orang yang menentang UMNO. Mahathir ini tak suka pada kleptokrat. Mahathir ini tidak akan bersama dengan UMNO. Maka Mahathir ini adalah pembangkang yang seorang pemimpin pembangkang yang bagus, ya, yang elok kita bawa bersama dalam Parti Harapan. Ya. Kalau orang yang baru belajar politik mungkinlah, ya. Tetapi kalau kita ikuti perkembangan politik yang jelas dan nyata, tipu helah Mahathir ini ya, semakin lama semakin terserlah, ya. Jadi cukuplah. Saya harapkan janganlah ada lagi, ya, pemimpin seperti Wabi Khalid Samad ini yang saban hari, ya, cuba untuk menunjukkan kepada kita semua tentang kebaikan Dr. Mahathir Mohamad. Sebenarnya Dr. Mahathir Mohamad ini namanya telah tercemar teruk, ya, bukan saja ditolak oleh penyokong Parti Harapan, bahkan UMNO sendiri, ya, seteruk-teruk UMNO itu sendiri pun, ya, tidak suka dengan Mahathir Mohamad ini. Kerana siapa yang kenal Dr. Mahathir Mohamad, ya, mereka tahu Mahathir Mohamad ini sanggup lakukan apa saja asalkan cita-cita politiknya berjaya. Ya, beliau sanggup untuk mengharamkan partinya sendiri di luar UMNO kerana kepentingan politiknya sendiri. Ya, apa peliknya kalau beliau sanggup untuk menghancurkan Parti Harapan kerana keinginannya menjadi Perdana Menteri sebuah kerajaan yang dinamakan Kerajaan Perpaduan. Tapi alhamdulillah, ya, Parti Harapan masih ada insan bernama Datuk Seri Anwar Ibrahim, maka cita-cita Mahathir Mohamad ini tidak terlaksana. Bayangkan kalau ketika ini, ya, Anwar Ibrahim tidak ada bersama Parti Harapan, masih berada di penjara contohnya. Sudah semestinya Parti Harapan sekali lagi akan ditakluk oleh manusia, ya, yang bernama Mahathir Mohamad ini. Tetapi kali ini beliau gagal kerana Parti Harapan ini dipimpin oleh seorang pemimpin yang penuh dengan prinsip, ya, yang tidak pernah peduli tentang pribadi Mahathir Mohamad, tidak pernah sentuh pun keburukan pribadi Mahathir Mohamad, walaupun Mahathir Mohamad ini saban hari menyerang Datuk Seri Anwar Ibrahim, tapi tidak ada sepatah pun Datuk Seri Anwar Ibrahim menjawab, ya, atau menyerang Mahathir Mohamad, ya. Mengapa kita pula yang nak bawa Mahathir Mohamad masuk bersama Parti Harapan? Kerana apa? Apakah kita mahu mereka berada dalam Parti Harapan untuk bertelagah sepanjang masa, bergaduh sepanjang masa, sedangkan kita tahu di antara keduanya ini telah pun berpatah arang, tapi sengaja kita nak masukkan, konon-kononnya kita nak jadi pendamai. Ya, kalau pergaduhan, perbezaan pendapat boleh kita damaikan, tetapi ini bukan perbezaan pendapat, ini adalah perbezaan prinsip. Ya, bila ada perbezaan prinsip, maka jangan sama sekali kita cuba campur adukkan. Ya, prinsip Parti Harapan itu, ya, harus kita pertahankan. Kalau perbezaan pendapat, mungkin kita boleh satukan, ya, boleh kita gabungkan kembali, ya. Tetapi Anwar dan Mahathir ini bukan perbezaan pendapat, tetapi perbezaan prinsip yang amat jelas sama sekali. Maka tidak wajar, ya, orang seperti ini, ya, seorang diktator untuk dibawa masuk ke dalam sebuah parti yang ingin menjalankan reformasi ataupun reform kepada negara ini. Mana ada diktator yang bersetuju dengan reformasi, ya. Diktator adalah musuh kepada reformasi. Maka sebab itu kita nak katakan bahawa jangan sesekali ada cita-cita di kalangan kita, ya, untuk membawa Mahathir Mohamad ke dalam Parti Harapan, ya. Kita akan tentang dan kita akan lawan habis-habisan, ya. Okey. Jadi pada saya, ya, apa yang Parti Harapan jalankan sekarang ini, ya, seperti mana yang disebut oleh Dr. Mujahid, bahawa fokusnya dua fokus utama sekarang ini Parti Harapan. Pertama, mendapatkan kembali mandat rakyat. Yang kedua, bersiap sedia menghadapi pilihan raya. Kerja kita adalah bersiap sedia menghadapi pilihan raya. Kerja kita adalah memperkuatkan jentera-jentera, cawangan-cawangan, cabang, ranting dan sebagainya di setiap kawasan, ya, untuk menghadapi pilihan raya. Itu tugas-tugas kita di bawah. Tugas-tugas pimpinan, terutamanya Datuk Seri Anwar Ibrahim, adalah mencari jalan bagaimana untuk mendapat kembali hak kita yang telah pun dirompak. Itu adalah tanggungjawabnya.
dan sama ada berjaya ataupun tidak, ya, itu bukan persoalannya, ya. Yang penting beliau kena usahakan. Kerana apa? Kerana kita tidak boleh menjadi sebuah parti yang bacul dan dayus, ya. Bila hak kita diambil, kita masih berpeluk tubuh dan kita mengharapkan, ya, bulan jatuh keriba ataupun kita menanti PRU yang akan datang. Itu adalah satu parti yang orang kata parti yang tidak ada langsung keberanian dan juga kekuatan, ya. Kita harus terus berusaha. Berjaya atau tidak itu soal lain, ya. Biar Allah yang tentukan. Yang penting kita usaha. Kita di bawah ini yang tidak ada pengaruh dan kekuatan, kita hanya mampu berdoa, ya, agar Allah memberikan kekuatan kepada pimpinan kita, terutamanya untuk Seri Anwar Ibrahim, ya, supaya beliau berjaya dan beliau tabah dan juga sabar menghadapi berbagai tekanan, ya, sindiran, cemuhan daripada rakan-rakan sendiri, bahkan daripada musuh-musuh di luar sana, ya. Dan kita di bawah ini, ya, jangan kita berbalah hanya kerana mempertahankan tun. Kerana kita naklah sedar bahawa tidak ada gunanya kita berbalah sama kita hanya nak mempertahankan orang tua yang telah pun menjatuhkan kerajaan Pakatan Harapan. Orang tua ini juga yang telah memberikan ruang kepada pengkhianat dengan begitu mudah untuk mengambil kerajaan yang diberi mandat oleh rakyat. Itu kita jangan lupa. Tak payahlah nak kata bukan tun yang jatuh kerajaan, ya. Bukan UMNO jatuh kerajaan, bukan tun jatuh kerajaan, ya. Tak payah nak sebut, ya. Kalau dengan orang yang tak tahu apa-apa, boleh kamu temerang, ya. Baik kita mengikuti daripada awal, ya, awal kerajaan Pakatan Harapan ini sehingga tumbangnya kerajaan Pakatan Harapan ini, kita tahu siapakah yang menjadi punca pengkhianatan ini, siapakah yang memberi ruang pengkhianatan ini, dan akhirnya dengan sendiri terbongkar apabila orang itu menyatakan, ya, keinginannya, cita-citanya untuk mewujudkan sebuah kerajaan paduan bermakna, ya, bermakna memang ada niat atau cita-citanya untuk menghancurkan kerajaan Pakatan Harapan, ya. Kerana apabila dah tubuhnya kerajaan paduan nanti, bermakna peluang Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menjadi Perdana Menteri sudah dapat dihalang, ya. Kerana perjanjian dalam Pakatan Harapan adalah Anwar Ibrahim selepas Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tetapi kalau Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri Kerajaan Perpaduan, maka Anwar tidak boleh lagi menuntut haknya. Itu, ya, tipu helah dan juga tipu daya manusia yang bernama Mahathir Mohamad ini. Dan saya yakin kalau orang tanya saya secara ikhlas, saya nyatakan bahawa progres kita untuk mendapatkan mandat rakyat ini masih berjalan, dan saya yakin insya-Allah akan berjaya kerana Tuhan akan memberikan kemenangan kepada pihak yang benar, ya, dan orang-orang yang zalim, orang yang mungkar, orang pengkhianat yang termasuk juga bersekongkol dengan puak-puak pengkhianat ini tidak akan lama menjadi berkuasa, ya, dan sudah pastinya akan dijatuhkan juga satu hari nanti insya-Allah, ya. Dan saya akan tentukan bahawa Pakatan Harapan ini tidak lagi dapat gangguan daripada mana-mana kumpulan, ya, yang pernah mengkhianati kita dahulu, ya. Kita boleh mengadakan kerjasama ataupun kita boleh mengadakan gencatan senjata dengan musuh, ya. Musuh dengan pengkhianat ini berbeza, ya. Musuh adalah musuh, pengkhianat adalah pengkhianat, dan pengkhianat ini salah satunya yang tidak boleh lagi kita berunding dengan mereka, ya. Dengan musuh boleh kita berunding, boleh kita berdamai, boleh kita mengadakan gencatan senjata, ya. Di zaman Nabi dulu pun peperangan dengan musuh, ya, pernah diadakan perdamaian, rundingan dan juga gencatan senjata. Ini dengan pihak musuh. UMNO adalah musuh kita. UMNO adalah musuh kita. Tetapi Mahathir Mohamad adalah pengkhianat. Muhyiddin adalah pengkhianat. Azmin adalah pengkhianat, ya. Di situ ada bezanya, ya. Jadi bila kita nak berhubung ataupun nak bekerjasama, kenalah kita bekerjasama dengan mana-mana pihak yang ingin memberi kerjasama kita, walaupun datangnya daripada pihak musuh dalam politik kita. Tetapi jangan adakan kerjasama dengan puak pengkhianat, ya, yang telah pun kita beri peluang sebelum ini, ya, untuk berubah, tetapi bukan nak berubah, bertambah lagi, ya, pengkhianatan yang cuba dilakukan, ya. Sebab itu kita di bawah ini sama-samalah, ya, tolak apa saja idea untuk melibatkan Mahathir Mohamad, ya, di dalam Pakatan Harapan. Kenapa? Kerana kita sayang kepada Pakatan Harapan. Kita tak mahu lagi setakat ini 3 parti ini pun kadang-kadang kita lihat tidak begitu bersatu, ya, macam-macam. Apatah lagi kalau kita masukkan lagi kudis buta ni ke dalam Pakatan Harapan.
maka ia akan merosakkan Parti Harapan menjelang PRU yang ke-15 akan datang. Jadi cukuplah kita dengan 3 parti ini, kita perkuatkan dan jalinkan kerjasama dengan mana-mana pihak di luar sana yang ingin memberikan kerjasama dengan kita. Tidak ada masalah. Tolak pengkhianat, ya, supaya tidak akan berjangkit ke dalam gabungan kita di dalam Parti Harapan. Asmihan Mansur. Okey. Kau cakap apa tu katanya? Aku cakap Arab lah. Abdul Aziz Hussein. Lawan tak lawan katanya. Okey. Daripada UMNO dan PBM baik pilih UMNO, sekurangnya UMNO tiada khianat. Ini yang macam saya sebut, ya. Pengkhianatan lain, musuh lain. Musuh ini adalah pihak yang berlawanan dengan kita dari segi politik, ya. Sebab itu kita dengan musuh, walaupun dia UMNO, dalam politik kita musuh kita. Tetapi kalau ada sembang kedai kopi, kita boleh sembang. Kenduri kahwin, kita boleh pergi, tidak ada masalah, ya. Musuh politik, ya. Tidak ada masalah. Tapi pengkhianat lain. Kalau pengkhianat itu kita kenal dia pengkhianat, dia kalau dia jemput orang kenduri pun kita tak pergi. Kenduri kahwin anak dia pun kita tak pergi, ya. Kita nak jumpa kedai kopi pun kita nak sembang dengan dia sebab pengkhianat. Ya, itu bezanya musuh dengan pengkhianat. Jadi takrif ni kena betul bahawa kerjasama dengan musuh, berpakat dengan musuh, mengadakan gencatan senjata dengan musuh tidak ada masalah. Tetapi jangan sesekali, ya, mengadakan hubungan, ya, apatah lagi membawa pengkhianat masuk ke dalam Parti Harapan. Ya, itu amat berbahaya sekali dan itu adalah satu tindakan ataupun satu usaha yang bodoh lah, ya. Tak kira datangnya daripada mana-mana pimpinan sekalipun. Okey, cukup sampai sini saja petang ni. InsyaAllah kalau ada perkara lain yang boleh kita kongsikan, kita akan kongsikan. Bagi kawan-kawan yang menonton melalui YouTube, ya, saya minta kerjasama untuk like tekan butang subscribe untuk YouTube saya, ya. YouTube saya Fauzian Channel, YouTube saya baru saya aktifkan, ya. Sekarang ni tengah duduk mencari, ya, ataupun tengah memperbanyakkan, ya, subscribe untuk kita mudah dalam apa-apa saja pengungsian kita boleh kongsikan dengan ramai lagi teman-teman kita di luar sana. Okey, cukup sampai sini, ya. Sekian dulu. Terima kasih banyak kepada semua yang bersama petang ini, ya. Tak sempat saya nak baca kawan-kawan kita ramai kat sini. Kita ada Muhammad Nasrul, Hasiah ada, Arif Yusof ada, Muhammad Qayyum ada, ya. Zamani Zaman pun ada, baru buka kedai karaoke. Tok Pawang, Asma Hajim, Muhammad Qayyum, ya, Ghazali Ghalib, Muhammad Kamal Yusof di Pekan, Rosali Lobawi, Izan, ya, Pak Ngah pun ada, Mak Zik, Bidawati Ismail, AUG Major Tim Min, tu dia. Lone Ranger pun ada ni, Syahdan Sukur, Longkai, Red Matius pun ada, Serambi Kuala Krai pun ada. Okey. Cukup sampai di sini saja dulu, ya. Terus Serambi Kuala Krai, kalau dah bersalah dikatakan pelewat, buat apa nak sokong? Ni walaon biasalah ni, ya. 2-3 hari ni kita tengok ramai muda-muda daripada walaon kena tangkap, ya. Kes cabul dan sebagainya, termasuk ustaz budak lah apa kan. Dia orang tuduh ustaz budak ni ahli amanah, rupa-rupanya ahli PAS ustaz budak ni, kan. Tapi biasalah orang PAS, dia bila macam tu dia tak ngaku ahli. Bila orang tu berceramah, ya, kutip derma atas nama PAS lah, ya, atas nama PAS kutip derma. Tapi bila kantoi kena tangkap, kes cabul dan sebagainya, dan bukan ahli. Itu panggil PAS, ya. Biasalah kalau siapa kenal PAS, kenal lah, kan. Style PAS. Dia ambil yang molek, yang tak molek tu ditolak orang lain, kan. Okey, cukup sampai sini dulu. InsyaAllah kita jumpa lagi masa. Sekiranya ada terkasar bahasa, ya, tersilap kata, saya mohon ribuan kemaafan. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.